Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya ada upload satu video cabaran dan kata-kata yang tak elok, kasar, kurang ajar dan biadab yang disebutkan oleh seseorang yang tidak dikenali di WhatsApp. Dia marah sungguh saya sehingga menyebutkan banyak perkataan yang tak enak didengar. Daripada situ, beliau terus mesej saya dan minta nak jumpa. Jadi saya tetapkan tempat dan dia tetapkan waktu. Permulaannya saya kata kalau nak jumpa di Balai Polis Sarjana Utama. Beliau setuju dan sebut akan sampai dalam jam 9 atau 9.30 malam keesokannya. Tetapi apabila terlalu ramai yang tahu tentang lokasi pertemuan dan mahu untuk turut sama hadir, saya tukar lokasi ke Studio Ansarus Sunnah Koperasi Usahawan Ilmu Prihatin Rakyat Malaysia Berhad di Bandar Seri Kofil, Sungai Buloh. Alhamdulillah pertemuan bermula dengan baik dengan rombongan mereka dihadiri 4 orang, manakala saya bersama dengan 4 orang sahabat yang lain. Perbincangan berlangsung dengan santai dan selesa. Ada sikit-sikit provokasi tetapi Alhamdulillah ia dapat diredakan dengan baik kerana masing-masing telah meletakkan tujuan pertemuan dengan jelas, iaitu pertemuan yang bersifat mahabbah dan ukhuwah, bukan permusuhan. Dalam perbincangan itu, pihak beliau telah jelaskan bahawa beliau tak puas hati dengan posting saya disebabkan ada orang komen bahawa orang yang dimaksudkan ialah Pak Sumit. Seolah-olah boleh difahami Pak Sumit ialah orang yang saya maksudkan tak ke masjid selama 30 tahun. Tetapi saya bantah kenyataan itu. Saya jelaskan bahawa posting saya bersifat umum, tidak merujuk sesiapa pun secara khusus. Apatah lagi tiada langsung sifat-sifat Pak Sumit dalam posting berkenaan, sehingga ia sangat tak layak jika disandarkan kepada Pak Su. Saya juga jelaskan secara sesungguhnya bahawa saya bukanlah orang yang anti kepada Pak Sumit kerana tiada keperluan untuk saya nak anti kepada beliau. Bahkan keluarga isteri saya pun sangat rapat dengan Pak Su. Saya sebutkan di dalam perbincangan kami. Pun begitu, jika ada kenyataan yang disandarkan kepada Pak Su yang dilihat sebagai bermasalah daripada sudut akademik, saya akan memberikan kritikan dan penjelasan kerana itu adalah jalan terbaik untuk saling tolong-menolong antara umat Islam dan saya telah membuktikannya pada video-video sebelum ini. Saya sebut di dalam perbincangan itu juga bahawa Pak Sumit dia tak main Facebook, Instagram dan TikTok. Jadi dia tak kisah dengan apa yang berlaku dalam media sosial. Bahkan setahu saya, sahabat kita inilah yang menjadi admin Facebook Pak Sumit. Cuma apabila ada sandaran yang tidak benar atau false quoting, ia akan memberikan kesan kepada persepsi orang terhadap Pak Sumit. Sebelum ini saya sendiri ada mengkritik panjang terhadap kenyataan-kenyataan pengguna Facebook yang lain yang bernama Takai yang telah menyatakan secara melampau terhadap Pak Sumit. Anda boleh rujuk video reaction saya yang panjang itu di dalam senarai YouTube reaction saya. Si Takai ini mendakwa diri sebagai pengikut setia, tapi akhirnya membawa kesan negatif kepada persepsi orang kepada Pak Sumit. Saya cuba berikan kritikan terhadap hal ini sehingga hampir 1 jam video berkenaan. Menariknya, orang yang menghantar voice call Tuan Anwar itu semalam menjelaskan bahawa Takai ini sebenarnya bukanlah pengikut setia Pak Su. Ini adalah kenyataan daripada Tuan Anwar yang datang jumpa dengan saya semalam. Dia kata bahawa si Takai ini baru saja ikut Pak Su akhir-akhir ini saja dan Tuan Anwar ini bersedia untuk bertanggungjawab terhadap kenyataan berkenaan. Dan kalau ada masalah, Takai ada masalah dengan kenyataan ni, Takai terus berurusan dengan Tuan Anwar dan dia adalah admin Facebook Pak Sumit. Sahabat-sahabat, dalam pertemuan semalam walaupun ada sedikit ketegangan tetapi dapat diluruskan dengan keharmonian kerana kita masing-masing faham dengan tujuan pertemuan. Secara peribadi saya merasakan pihak yang hadir telah ikhlas untuk mempertahankan tokohnya Pak Sumit. Sehingga beberapa kali beliau minta maaf atas kata-kata kasar yang beliau sebutkan sebelum ini.
sahabat saya yang hadir pada waktu itu juga meminta maaf atas kekasaran bahasanya kepada beliau. Sebab salah seorang daripada sahabat saya yang hadir pada malam berkenaan telah berhubung dengan Tuan Anwar ini sebelum pertemuan kami dan berlaku sedikit cakap-cakap yang agak kasar di antara mereka. Kedua-duanya telah meminta maaf di antara satu sama lain, jadi selesai isu berkenaan. Saya mengiktiraf ini adalah isu bahawa Tuan Anwar mahu mempertahankan gurunya, demikian sahabat saya juga mahu mempertahankan gurunya. Tetapi saya tidak bersetuju dengan kata-kata yang terlalu biadab. Saya tegaskan bahawa orang utara memang kasar, tetapi kami tidak biadab. Kata-kata yang kasar menjadi karakter sebahagian besar orang utara. Tetapi kami sentiasa dididik dan diajar oleh mak dan ayah kami untuk menuturkan kata-kata yang baik dan sopan. Perkataan haram jadah, perkataan barwa, perkataan bodoh adalah perkataan-perkataan yang dianggap kurang ajar oleh mak dan ayah kami. Sehingga sebahagian mereka sangat tegas dengan hal ini sehingga memberikan hukuman yang cukup berat apabila anak mereka menyebutkannya. Oleh sebab itu, saya sangat terkilan apabila orang yang tak dikenali hantar voice note dengan disertai perkataan-perkataan berkenaan. Pun begitu, alhamdulillah, beliau sudah meminta maaf terhadap hal berkenaan dan saya menerima permohonan maaf itu. Kita anggap tak ada apa-apa lagi selepas ini. Saya tak menghina tokoh mereka Pak Sumit dan beliau juga hanya tersilap di dalam menyusun kata-kata ketika berinteraksi dengan saya. Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Di hujung pertemuan, kami bergambar bersama dan saya hadiahkan 2 buah buku saya kepada beliau. Pertama, buku Dakwah Tanpa Jubah yang saya tulis ketika belajar di Mesir dan buku Membongkar Salah Faham Agama yang merupakan skrip-skrip YouTube saya yang saya telah masukkan di dalam sebuah buku. Jika anda berminat untuk dapatkan kedua-dua buah buku ini, saya letakkan dekat bahagian description. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.